An-Naml. Ini tertib surahnya yang ke-27. An-Naml maknanya semut. Bilangan ayat 93, bilangan rukuknya ada 7, ini termasuk dalam surah Makkiyah. Tertib turun 48. Bilangan paragrafnya ada 8. Mesej utama, 1, terimalah agama Islam dengan menerima seruan Rasulullah dan seruan Al-Quran kepada kepercayaan tauhid dan adanya hari akhirat. 2, dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah dan hakimiyah. 3, pemerintahan yang ada hendaklah diguna untuk dakwah kepada tauhid. Kalau kita ada kuasa, ada pemerintahan, gunalah kuasa itu untuk menegakkan dakwah kepada tauhid. Paragraf 1 ayat 1 hingga 6 pendahuluan. Paragraf 2 ayat 7 hingga 14 kisah-kisah Nabi Musa dakwah kepada tauhid hakimiyah dan akibat buruk taghut. Tauhid hakimiyah ini ialah tauhid bahawa Allah sahaja yang boleh buat undang-undang. Mana-mana yang Allah sudah tentukan, sudah buat undang-undang, tak boleh diubah. Tak ada yang lebih baik daripada itu. Kena terima itu. Dan kena terima keputusan Allah, hukum je. Itu makna tauhid hakimiyah. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. 1, tauhid hakimiyah. Tak ada orang lain yang lebih baik. Kalau kita ambil yang lain, dalam keadaan sudah ada yang Allah, di situ berlaku syirik. Taghut itu makna kuasa yang menentang, yang menghalang, yang mengganggu hukum Allah terlaksana. Taghut lah tu. Ikutlah apa pun. Apa bentuk pun. Paragraf yang ketiga, ayat 15 hingga 44. Kisah Nabi Sulaiman, khilafahnya di bumi, kerajaan ketuhanan dan tauhid hakimiyah. Paragraf yang keempat, ayat 45 hingga 53, kisah Nabi Saleh dengan kaum Thamud dan akibat buruk kezaliman. Paragraf yang kelima, ayat 54 hingga 58, kisah Nabi Lut dan akibat buruk yang diterima kaum Lut. Paragraf yang keenam, ayat 59, sumbangan para nabi dalam menyebarkan akidah tauhid. Paragraf yang ketujuh, ayat 60 hingga 69, dalil-dalil tauhid uluhiyah dan hakimiyah. Di samping dalil-dalil menolak syirik dalam uluhiyah dan hakimiyah. Paragraf yang ke-8 ayat 70 hingga 93 penutup menghiburkan Rasulullah, pemandangan kiamat dan akibat buruk syirik. Itulah struktur mikro surah An-Naml. Zaman diturunkan, kalau kita perhatikan, dia nampak kesamaan ini. Macam surah tadi, benda sama juga sebut. Jadi masa itulah juga, sekitar itulah masa. Surah An-Naml diturunkan selepas surah Asy-Syu'ara. Jadi ini betul-betul mengikut tertib. Asy-Syu'ara dulu, lepas tu An-Naml. Kandungannya lebih kurang sama. Sebab dalam keadaan pada masa itu menghadapi orang yang sama. Dan orang itu diperlukan kepada benda-benda ini. Untuk memperbetulkan apa mereka tu perlukan benda-benda ini. Iaitu mengingatkan mereka dengan kisah-kisah itu. Di peringkat ketiga, kehidupan Rasulullah SAW berada di Mekah, iaitu antara tahun ke-6 hingga ke-10 kenabian. Ketika itu Rasulullah SAW selain diragui, dituduh sebagai tukang sihir. Ketika itu juga pemimpin-pemimpin Quraisy yang menyembah berhala di Mekah dinasihati supaya mengambil iktibar daripada raja perempuan kerajaan Sabah di Yaman yang telah memeluk Islam, sedangkan sebelum itu dia termasuk di kalangan orang-orang yang menyembah matahari. Maknanya kalau kamu berkuasa pun jangan sombonglah dengan kekuasaan itu. Telah ada contoh dalam sejarah. Orang yang kafir juga, musyrik juga. Tapi bila dia tahu kebenaran, kuasa dia lebih besar lagi, lebih hebat lagi kerajaannya daripada kamu ni. Dia masuk Islam. Alangkah bagusnya kalau bersikap gitu. Ketua negara masuk Islam, mudahlah, senanglah. Orang-orang bawa rakyat jelata dia ni nak masuk Islam. Itulah juga yang dihadapi oleh Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Berkaitan di antara surah An-Naml dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Asy-Syu'ara, manusia dinasihati supaya mengambil iktibar daripada sikap-sikap negatif bangsa-bangsa yang telah dibinasakan. Sikap mereka ialah menolak seruan kepada kebenaran dan mendustakannya. Itu sikap negatif. Di dalam surah An-Naml ini pula diberikan gambaran sebaliknya. Manusia dinasihati mengambil sikap positif terhadap seruan agama yang benar, seperti sikap
yang telah diambil oleh raja perempuan Yaman yang telah menerima baik seruan Islam. Kerananya dia telah berjaya di dunia dan di akhirat. Dia cara Quran ini, surah ini, dia gambarkan sudut negatif manusia dalam menerima, dalam menghadapi seruan Islam. Lepas tu dia sebut pula yang positif. Jadi sepatutnya yang positif lah kena ambil. Tidaklah kata dengan kita masuk Islam tu kuasa kita akan hilang. Tak ada pun. Bahkan semakin kukuh ada. Yang kedua, di dalam surah Asy-Syu'ara, sifat Allah Aziz dan Rahim dikemukakan beberapa kali untuk membuktikan kebenaran tauhid, kekuasaan dan tauhid sifat. Di dalam surah An-Naml ini pula tauhid uluhiyah dan hakimiyah dikemukakan dalam bentuk soalan. Kadang-kadang disebut gini, kadang-kadang begini. Ini tasrif. Maknanya dalam kedua-dua surah ini menonjolkan sifat-sifat Allah. Cuma ini menekankan tauhid ini, yang ni menekankan tauhid ini. Tapi semuanya ke arah mentauhidkan Allah, memurnikan akidah. Iaitu soalan itu apa? Ailahum ma'allah? Adakah Tuhan lain yang layak disembah bersama Allah? Kalau begini keadaannya, maknanya tak ada. Ini orang panggil istifham ingkari. Tanya, tapi maksudnya nak kata tak ada. Adakah Tuhan yang lain yang layak disembah selain daripada Allah? Kalau begini keadaannya, ya tak ada. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Satu, di dalam surah ini terdapat ayat tarjih. Ia diulangi sebanyak 5 kali. Untuk menolak akidah syirik. Ailahum ma'allah dikemukakan sebagai soalan sebanyak 5 kali. Perkataan ilah, ailah, bukan Rabbun, ma'allah, bukan Rabbun. Dia tak guna Rabbun. Sebab itu, penggunaan dia tu kita kena perhati. Itulah malangnya saya menyerulah semua umat kita ni, masyarakat kita, hentikanlah menyerang tauhid uluhiyah rububiyah ni. Ini ajaran Quran. Tak faham punya pasal sampai begitu sekali. Dinafikan. Oh, ini tauhid macam-macam. Tak betul lah. Ini sesat lah. Ini wahabi lah. Itu wahabi. Ini semua letak atas wahabi. Itu jadi kami hitam. Tujuannya nak menakut-nakut kau. Ya sebenarnya tak ada apa, ini Quran. Kenapa dia tidak kata Arabun ma'allah? Semua ailahum ma'allah. Kenapa ketika kita mengucap tu la ilaha, ilaha, tidak la rabba? Kalau kata rabba boleh ke? Mudah saja jawab itu. Cuba fikir. Lepas tu kita nak kata tak ada uluhiyah macam mana? Dah ni. Untuk menolak akidah syirik, ailahum ma'allah dikemukakan sebagai soalan yang apa? Perkataan ilah digunakan di sini dengan arti Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, dan Tuhan yang berkuasa, berkehendak dan maha perkasa. Itu makna ilah tu. Adakah yang macam ni sifatnya pada orang lain? Tak ada, jawabnya tak ada. Di dalam ayat ke-60, setelah dikemukakan dalil kekuasaan Allah melalui penciptaan langit dan bumi, menurunkan hujan, lalu menumbuhkan tanaman-tanaman, manusia disoal, ailahum ma'allah? Ada yang lain buat? Ada. Kalau tak ada, kenapa kamu nak sembah yang lain? Kalau semua ini hanya Allah saja yang buat, sepatutnya kamu sembah dia sajalah. Dia nak membuktikan kebenaran tauhid uluhiyah Allah. Di dalam ayat 61, setelah dikemukakan dalil Allah sebagai Tuhan yang menciptakan bumi dan mengadakan bukit bukau dan sungai-sungai di atasnya, manusia disoal, ailahum ma'allah? Begitu juga. Di dalam ayat seterusnya, manusia diminta merenungi dirinya sendiri. Dikatakan Allah mendengar seruan orang yang gelisah dan terdesak, lalu menghilangkannya. Manusia dijadikan sebagai khalifah. Lalu kenapa Allah disekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Ailahum ma'allah. Di dalam ayat seterusnya dikemukakan dalil kekuasaan Allah, bahawa dia dapat menunjuk jalan walaupun pada ketika waktu gelap gelita. Allah juga berkuasa melepaskan angin. Setelah itu, kenapa masih ada yang memilih akidah syirik? Ailahum ma'allah? Itu ditanya. Akhir sekali di dalam ayat kelima, dikatakan bahawa Allah lah yang memulakan kejadian manusia dan akan mengulanginya kembali. Dialah yang memberi rezeki kepada manusia. Lalu kenapa manusia masih melakukan syirik terhadap Allah dengan mempercayai min dunillah? Juga mempunyai sifat uluhiyah, kuasa, kehendak, rububiyah dan hakimiyah. Ailahum ma'allah? Itu dalam ayat 64. 2. Di dalam surah An-Naml, perkataan arsh, takhta atau singgah sana
diulangi sebanyak 4 kali. A. Raja perempuan Sabak mempunyai singgasana, walaha arsyun azim. B. Allah pencipta alam semesta dan pengatur serta pentadbir alam semesta juga mempunyai arsh. Allah yang tiada Tuhan yang layak disembah selainnya juga mempunyai arsh yang agung. Allahu la ilaha illahu Rabbul arshil azim. Maknanya kerajaan yang sah, yang berdaulat, yang kuat, dia ada takhta, dia ada simbol-simbolnya yang tersendiri. 3. Perkataan ulu, menguasai atau mengatasi, tersebut 2 kali di dalam surah An-Naml. A. Nabi Sulaiman telah menulis surat kepada Raja perempuan Yaman. Di dalamnya tertulis bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri, yakni beriman dan mematuhi ajaran agama Allah. Ini adalah salah satu contoh seruan Islam diberikan kepada pihak berkuasa negara. Sebab itulah kita tengok bila Nabi kita berkuasa, ditulis surat kepada pemimpin tu. Pembesar tu pembesar ni. Ni Nabi Sulaiman pun buat macam tu juga. Sama saja cara Nabi-Nabi. B. Pendukung Fir'aun mengingkari dan menolak seruan Nabi Musa untuk bertindak zalim dan menguasai orang lain semata-mata. Jadi ni ayatnya, wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka tak terima, tolak, tak mau terima ajaran agama, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu, bukan kerana mereka tak percaya, bukan kerana mereka tak yakin itu ajaran yang benar. Tapi kalau ikut ajaran yang benar tu, mereka tidak boleh berlaku zalim, tidak boleh jadi diktator, tidak boleh bermaharajalela. Itu sebenarnya. Di dalam surah ini disebutkan juga kezaliman kaum Thamud dan kaum Fir'aun. Kalau yang kelima, di dalam surah ini juga disebut kerosakan yang ditimbulkan oleh 9 orang ketua kaum Thamud dan kerosakan Fir'aun. Itu dia. Itu yang keenam, untuk memperkenalkan Al-Quran, beberapa perkara di bawah ini dikemukakan. A. Al-Quran adalah kitab yang terang. Ini ayat 1 lagi. Ini selalu juga disebutkan begini. Amal disebut di awal dan disebut di akhir sebagai pengenalan Al-Quran itu. Yang ketujuh, 4 perkara perlu direnungi berhubung dengan Islam di dalam surah An-Naml. Kesimpulan satu lagi, kalau saya nak sebut sesuai dengan nama surah itu An-Naml itu, yakni Allah SWT nak mengajar kita melalui semut. Mana semut tu binatang, tak ada apa pun, bukan berakal pun, bukan mukallaf pun. Walaupun begitu, dia dalam masyarakat dia, betapa dia tu ambil berat dan jaga satu sama lain. Betapa mereka tu macam berfikir untuk kebaikan dan untuk kepentingan mereka, keluarga mereka dan masyarakat mereka. Betapa bekerja sama. Walaupun sikit-sikit pun angkat tu dengan tolong-menolong sesama dia. Nak tarik apa? Nak tarik kecil je, gula je. Kita tarik sampai dia kerumun tu, bawa sikit perlahan nak sampai ke tempat dia tu, tak selama mana. Tapi dia buat tak berhenti. Inilah satu masyarakat yang rajin dan kerjasama dan ada ketua, patuh kepada ketua. Jadi sepatutnya manusia ni kalau tak pandai sendiri, ikut itulah, ikut itu. Kalau ikut itu pun, betapa manusia ni akan jadi bahagia, manusia ni akan jadi selamat. Kalau tak pandai sendiri, ikut itulah. Kalau ikut itu pun, betapa manusia ni akan jadi bahagia, manusia ni akan jadi selamat dan terbela manusia. Mana mengambil berat. Misalnya tentera Nabi Sulaiman itu nak lalu ke jalan tu, duduk bincang dah. Dia cepat-cepat. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Misalnya dia kata, wahai puak-puak semua, kamu masuk tempat tinggal kamu dalam lumban-lumban. Nabi Sulaiman dan tentera dia dah nak mari. Takut-takut mereka terpijak kamu, habislah kamu. Dalam keadaan mereka tak sedar, sebab kita ni kecil sangat. Cuba tengok, dia ambil berat tu untuk keselamatan bangsa dia, puak-puak dia. Sepatutnya manusia ni yang berkuasa, yang memerintah ni, jadi macam tu, fikir begitu untuk kebaikan rakyat dia, bukan menindas rakyat dia, memperbodohkan rakyat dia, bermaharajalela.
Bukan begitu. Itu pengajarannya daripada surah Semut itu. Dan kalau manusia, jadilah seperti Balqis, Malikah Sabah, raja perempuan Sabah. Dia bersikap positif, maka dia selamat. Tak boleh ke sebuah kerajaan ini jadi Islam? Boleh. Salah satu cara dia, pemimpin dia tu terima Islam. Itu salah satu kita tengok dalam sejarah yang mana ada kesan yang sangat besar. Salah satu contohnya ini. Dan yang nak merintah ni tidak semestinya lelaki. Yang perempuan pun kalau baik, cuba tengok. Apa jadi? Dia selamat. Coba kalau dia nak lawan Nabi Sulaiman. Tak padan nak lawan. Dia dah tengok dah. Ini bukan orang biasa. Ini bukan raja biasa. Ini seorang rasul. Lalu dia kata, wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Sulaiman. Ikut Sulaiman. Akan baik kalau macam tu. Untung kalau macam tu.